Saya akan kemukakan soalan kepada yang bahagia Datuk Profesor Madya, Dr. Muhammad Fauzi, sebagai seorang pakar perlembagaan. Mungkin Datuk boleh jelaskan dengan para pelayar apa sebenarnya kedudukan fatwa ni dari aspek perundangan. Sebab kita ada melihat Mutahir ini ada beberapa insiden di mana fatwa, contohnya dalam kes Sister in Islam, ada cabaran terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Selangor. Jadi saya rasa mungkin Datuk ahlinya untuk menjelaskan apa sebenarnya kedudukan fatwa dalam konteks perundangan Malaysia. Silakan Datuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara saya Encik Farid, panelis bersama saya pada pagi yang bahagia ini, Ustaz Abdul Rahman dan juga Ustaz Muhammad Gunawan. Jadi fatwa ni kalau kita lihat daripada sejarah fatwa yang dibicarakan oleh Ustaz Abdul Rahman sebentar tadi, fatwa ni pada asasnya adalah bersifat menerangkan, menjelaskan dan tidak lari daripada konsep ijtihad. Dan kalau kita lihat dalam tafsiran ataupun takrifan ulul amri sekalipun, ada pandangan ulama yang mengatakan dalam takrifan ulul amri itu adalah ulama, para ulama, menunjukkan betapa wibawanya ulama ketika dahulu apabila mengeluarkan pandangan, kerana pandangan itu bersifat ulul amri yang perlu diikut. Jadi di samping ulul amri juga pemerintah tu ulul amri lah, tapi dalam kalangan ulul amri itu juga ulama. Jadi maksudnya betapa institusi kewibawaan kepada orang yang memberi pandangan agama, menjelaskan tentang agama ini begitu penting sekali. Dan kita lihat seperti mana kata Saudara Farid, dia berevolusi. Justru di Malaysia untuk memastikan bahawa pandangan ulama itu dalam kalangan yang muktabar, supaya dapat meluruskan pandangan yang ada, supaya umat Islam tidak terkeliru, maka diadakan perundangan berhubung dengan fatwa. Di mana fatwa pada hari ini dia adalah keluar daripada kerangka kerajaan. Dan dahulu pun kita boleh katakan ulama-ulama yang diiktiraf, yang berkuasa, yang mempunyai otoriti untuk mengeluarkan fatwa, kita lihat yang begitu bahawa walaupun tidak semestinya berada dalam kerangka kerajaan. Sebab itu kita lihat Imam Ahmad, imam kita, berlaku pertemuan antara ulama dan juga pemerintah pada suatu ketika dahulu. Apa yang ada pada hari ini, kita lihat institusi fatwa ini telah fatwa ini telah diinstitusikan, di mana untuk menjadikan satu fatwa, yang pertama sama ada ia berlaku atas titah raja pemerintah sebagai ketua agama Islam, ataupun dari keperluan yang difikirkan wajar oleh seorang mufti, ataupun atas permintaan dari mana-mana pihak untuk mendapatkan suatu fatwa. Dan fatwa itu sendiri kita perlu jelas tentang takrifannya. Fatwa itu ialah jawapan kepada persoalan tentang perkara yang belum ditentukan hukumnya, ataupun apabila berlaku perselisihan tentang suatu hukum syarak. Jadi fatwa ni dia tidak bercanggah dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, tetapi dia menjelaskan isu-isu baru. Kalau isu-isu lama kita lihat biasanya rujukan dibuat kepada imam mazhab kita, kalau kita Imam Syafi'i, dan juga kalau kita rujuk kepada Akta Pentadbiran Agama Islam oleh Persatuan, boleh dirujuk juga kepada imam mazhab lain yang tiga jika sekiranya persoalan itu perlu melakukan rujukan sedemikian, ataupun mufti dia boleh untuk memberi pandangan demi kemaslahatan ummah. Walau bagaimanapun, isu fatwa yang ada pada hari ini bukanlah mufti seorang yang boleh membuat fatwa tersebut. Dah ada peraturan, dia telah diregulated, di mana suatu fatwa itu sebelum dikeluarkan oleh mufti, dia perlu melalui prosesnya. Ada 3 proses besar. Yang pertama, selepas berlakunya permintaan ataupun adanya titah daripada raja pemerintah, ataupun apabila mufti merasakan perlu dia memberikan fatwa, di sini ada proses yang perlu dilalui. Yang pertama, kajian
proses kajian tentang subjek matter untuk meneliti, mendalami suatu kajian tersebut. Yang kedua pula, dia ada setelah kajian, dia boleh arahkan jawatankuasa, panel dan sebagainya, ada lapisan kedua, iaitu ini saya bercakap dari konteks wilayah persekutuan. Ya. Negeri-negeri lain pun saya percaya mempunyai proses yang sama lah. Yang kedua, jawatankuasa perundingan hukum syarak. Kalau di negeri lain dinamakan jawatankuasa fatwa. Di wilayah persekutuan mungkin ada juga negeri lain sekarang ni menamakan jawatankuasa perundingan hukum syarak. Jadi ada jawatankuasa yang terdiri daripada mufti, timbalan mufti, ahli majlis agama Islam dan mereka yang difikirkan pakar untuk meneliti proses pengulangan fatwa. Selepas ini berlaku, ada pandangan dia tidak boleh lagi dianggap sebagai fatwa yang mengikat. Dia perlu diwartakan. Dan untuk mewartakan satu fatwa, dia perlu melalui satu proses lain, iaitu kena bawa kepada Majlis Agama Islam itu sendiri, teliti, dan diangkat kepada Tuanku Sultan. Kalau wilayah seperti ini yang Tuan Agung lah. Jadi selepas mendapat perkenan, barulah perkara itu boleh diwartakan. Jadi proses ni begitu panjang kerana kedudukan fatwa di sisi perundangan kita adalah authority. Satu authority yang hendaklah diterima pemakaiannya. Inilah mengikat orang Islam. Itu kedudukan fatwa dalam sistem perundangan negara kita. Dan kita perlu faham bahawa fatwa ini juga kita lihat menjadi asas kepada pengubahan undang-undang. Khususnya pada hari ini kita lihat kalau di peringkat negeri itu bersifat personal law Islam lah. Sebab apa? Pada hari ini kita lihat dari sudut pelaksanaan Islam yang bersifat rasmi berbentuk jawatankuasa ni, fatwa ni, dia berada di peringkat negeri. Ya, di peringkat negeri, Majlis Agama Islam Negeri, Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan pun pada hakikatnya for the purpose of perlembagaan ialah sebuah negeri, bukan aspek persekutuan. Sebab tu kita lihat dalam hal fatwa ni dia lebih banyak perkara yang menyentuh kepada undang-undang peribadi orang Islam. Jadi kewebahan fatwa ni dia mesti diiktiraf oleh mahkamah. Dan fatwa ini pula seperti mana yang kita lihat takrifan dia tadi, dia ni untuk menjelaskan, menetapkan hukum syarak. Dia kalau mengendalikan isu dia pergi pada mahkamah. Kan? Kalau untuk menjelaskan hukum baru, untuk menjelaskan khilaf dari segi hukum, ini bidang kuasa fatwa. Justru macam kes sistem Islam, apa yang berlaku dalam kes tersebut, kita lihat fatwa juga telah diberikan tentang perkara yang jatuh di bawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri dari sudut penyebaran. Jadi ini yang menimbulkan isu sebenarnya. Kan? Jadi apa yang perlu difahami oleh semua pihak, fatwa ni dia tak boleh bagi arahan. Dia hanya boleh menjelaskan. Dari segi hukum dia macam ni. Untuk mengeluarkan arahan, itu bidang kuasa mahkamah. Cuma satu perkara saja yang yang kita rasa agak terkejut jugalah apabila mahkamah persekutuan memutuskan bahawa Seksyen 66A terbatal kerana bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan. Ya. Ini yang pada pandangan saya lah mahkamah telah terkhilaf kerana mahkamah tidak menimbangkan perkara 77 Perlembagaan Persekutuan, iaitu kuasa berbaki Dewan Perundangan Negeri, kerana mahkamah menumpukan kepada butiran 1 senarai 2 jadual ke-9. Sedangkan bidang kuasa perundangan Dewan Undangan Negeri ini bukannya apa yang ada di dalam senarai kedua butiran yang pertama, tetapi bidang kuasa Dewan Perundangan Negeri ini dia ada dalam semua butiran-butiran yang ada di dalam senarai kedua. Satu. Yang kedua, jika sekiranya butiran tersebut atau perkara tersebut tiada dalam senarai yang pertama dan senarai yang ketiga. Jadi begitu luas bidang kuasa perundangan Dewan Perundangan Negeri. Itu yang menjadi pokok yang perlu dibahaskan. Yang satu lagi dari sudut bidang kuasa mahkamah. Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Kehakiman Persekutuan.
hari ini saya lihat ramai yang pada pandangan saya lah, kalau saya kata ni kan orang marah saya pula, pada pandangan saya yang khilaf tentang kedudukan mahkamah syariah dengan mahkamah sivil. Sebenarnya tiada takrifan dua mahkamah dalam sistem kehakiman negara, mahkamah syariah atau mahkamah sivil. Yang ada mahkamah sivil ni bidang kuasa mal, mahkamah sivil dan juga mahkamah jenayah. Di bawah sama ada di bawah mahkamah syariah ataupun di bawah mahkamah kehakiman persekutuan. Yang mencarakan undang peringkat persekutuan ini adalah mahkamah kehakiman persekutuan. Federal Judicial Court, mahkamah kehakiman persekutuan, bukan mahkamah sivil. Kalau mahkamah sivil ni dia ada mahkamah sivil, mahkamah jenayah. Kita lihat dari segi mahkamah syariah pun dia boleh bicarakan mal dan juga jenayah ataupun offences dan takrifan perlembagaan kita. Kerana jenayah ni kalau ikut takrifan moden, dia nak bersifat awam, terpakai kepada orang Islam dan juga orang bukan Islam. Jadi perkara ini yang kata perlu diberi penjelasan apabila suatu pandangan fatwa ini dia ada yang mana dia mengikat dan yang mana bersifat usul, bersifat mengusul. Jadi sebab itulah saya pandangan bahawa section 66A itu kita perlu fahami kerana ini keluar daripada kes sistem Islam itu apabila mahkamah membatalkan section 66A berhubung dengan judicial review semakan kehakiman yang dibuat oleh institusi atau sebagai kuasa yang bukan yang di luar daripada individu, bukannya orang Islam. Jadi sebenarnya kalau pandangan saya kita lihat mahkamah kehakiman persekutuan dia tidak mempunyai kuasa mutlak kerana kuasa yang ada kepada mahkamah kehakiman persekutuan juga ada berasal daripada negeri-negeri yang beri kuasa kepada persekutuan. Dan di dalam butiran 4 senarai 1 jadual ke-9 ada sekatan juga kepada bidang kuasa mahkamah kehakiman persekutuan. Dalam 4K sebagai contohnya ada sekatan kepada undang-undang peribadi yang selain daripada undang peribadi yang diberikan kepada mahkamah persekutuan. Dan begitu juga tentang tata cara mahkamah syariah yang bukan jatuh di bawah purview mahkamah kehakiman persekutuan. Jadi dalam hal ini kita perlu melihat dari sudut kewenangan fatwa itu sebagai authority dan setakat mana fatwa itu boleh dibuat, setakat mana fatwa itu mengikat dan setakat mana suatu pandangan itu bersifat unusual. Macam kata tadi lah, bila fatwa itu memutuskan supaya bahan tersebut disekat ke dirampas, itu bersifat usul, bersifat pandangan. Dia tidak termasuk dalam bidang kuasa fatwa. Kerana fatwa ni bidang kuasanya hanyalah untuk, bukan hanyalah, tapi bidang kuasanya untuk menjelaskan hukum baru yang belum ada lagi. Atau fatwa juga boleh menyemak fatwa yang terdahulu. Boleh mengakas, boleh meminda. Ini pun diberi kuasa di bawah peruntukan undang-undang sedia ada. Terima kasih.